Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi pagi ini dalam sesi kuliah kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Iman wal Islam. Fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Mudah-mudahan kuliah kita akan terus berkekalan sehingga selesai PKP insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, minta maaf banyak kerana kekelewatan pada hari ini dan kemarin saya tidak bersiaran kerana sibuk untuk mengemas rumah menyambut Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah malam ini kita akan mula bersolat tarawih. Mungkin tidak lagi di masjid buat sementara waktu. Maka insyaAllah ayah-ayah akan diimam ataupun anak-anak yang belajar agama atau yang tak belajar agama, yang mampu membaca Fatihah, membaca Al-Quran dengan baik, bolehlah menjadi imam pada malam ini insyaAllah. Imam solat Isya, imam solat tarawih insya-Allah. Jadi kita masuk faslun fil istinja, bermula istinja. Kita cerita pasal istinja. Apa dia istinja ni? Bermula istinja artinya menghilang akan ain najis, kencing dan tahi daripada tempat keluarnya dengan air mutlak atau dengan 3 batu dan seumpamanya daripada tiap yang suci, lagi keras, lagi kesat dan bukan daripada makanan, dan jikalau makanan jin sekalipun. Istinja tu apa dia? Kata musannif, musannif tu maksudnya pengarang. Musannif iaitu pengarang kitab ni. Musannif maksudnya pengarang kitab. Kata dia, yang maksud istinja itu ialah menghilang akan ain najis. Menghilangkan ain. Ain tu benda nampak. Ainun mata kan. Jadi makna dia benda yang kita nampak di mata. Jadi kita nak hilangkan najis yang nampak di mata kita ni, iaitu ayak kencing ataupun najis ataupun tahi kita lah. Makna dia najis yang keluar daripada depan atau belakang. Bila kita nak buang, maka kita menggunakan air mutlak. Kita nak bersihkan dia, kita menggunakan dengan air mutlak. Atau maknanya boleh kalau tak guna air, menggunakan batu atau seumpamanya. Makna dia yang penting dia adalah suatu yang keras dan kesat, iaitu lagi kesat. Dan syarat dia bukan daripada makanan. Tak boleh guna sayur-sayuran atau guna apa-apa daripada makanan. Kita ambil mereku ke, tak boleh lah sebab makanan. Tepung yang keras, tak boleh pasal dia makanan. Jadi yang boleh selain daripada makanan dan benda yang dihormati, bukan daripada makanan. Bukan daripada makanan. Walaupun daripada makanan jin sekalipun. Makna dia makanan jin pada dia tulang. Jadi tulang-tulang tak boleh digunakan untuk istinja. Dan tiada daripada yang dihormati akan dia oleh syarak. Yang keduanya bukan daripada makanan
juga bukan yang dihormati. Benda yang tak dihormati oleh syarak. Benda yang tidak dihormati oleh syarak. Seperti benda yang dihormati seperti kita gunakan yang tertulis ayat Quran atau ditulis dengan hadis Nabi dan sebagainya. Benda-benda yang dihormati. Ataupun kita kata kita menggunakan kayu yang tertulis padanya kalimah Allah, tak bolehlah yang dihormati. Kayu rumput, seperti kayu rumput-rumput, tanah liat, yang tu boleh. Kayu boleh, kita guna kayu, kita guna tanah liat yang kerah. Iaitu apa dia? Wajib ia pada kala berkehendak ia akan sembahyang. Istinja ni bila kita nak sembahyang, kita kena basuh lah. Jadi wajib. Itu kalau tak sembahyang, tak basuh, tak apa ke? Tak jadi wajib. Tapi bau lah, dah tak basuh. Dah kita tak cuci. Istinja. Tapi bila nak sembahyang, maka jadi wajib. Wajib pada tak kala berkehendak ia akan sembahyang. Dan seumpamanya, seperti juga nak sembahyang, termasuklah tawaf ke, nak baca Quran, macam-macam lah amal ibadat yang kita nak buat. Maka kita kena dalam keadaan suci. Oleh itu, membersihkan ketika itu adalah wajib. Dan umpamanya daripada tiap-tiap sesuatu yang terhenti sahnya itu atas suci badannya daripada najis, atau pada tak kala takut berhembus najis itu daripada tempatnya. Lagi kalau kita tak suci, dia pindah tempat lain, jadi haram juga, maka wajib bersuci, wajib menyucikan. Makna dia wajib beristinja. Kalau kita nak lakukan sesuatu amal ibadat dalam keadaan badan tak bersih, ibadat tu tak diterima, maka wajib beristinja ketika itu. Dan jika berkehendak ia akan bersuci dengan salah satu daripada keduanya jua, maka dengan air itu afdal. Sunatnya boleh je kalau tak guna air. Tak guna air pun boleh. Tapi yang afdalnya apa? Yang afdalnya dengan air. Kerana ia menghilang akan air najis dan bekasnya. Dia hilang, habis bau-bau, bekas-bekas semua boleh hilang. Dengan sebab apa? Dengan sebab air. Dengan sebab menggunakan air. Maka sebab tu air lebih afdal daripada menggunakan batu, kayu dan sebagainya. Iaitu menghilang akan airnya jua. Tetapi bermula yang lebih afdalnya diistinja pada mula-mulanya dengan batu. Kemudian berikut akan dia dengan air. Lebih baik buang dulu dengan benda yang kesat, iaitu batu ke kayu ke apa ke. Kemudian kita basuh pula dengan air. Yang tu lagi bagus. Orang ada ke guna batu? Lah ni. Itu kadang-kadang kita bercakap, kita baca bab hukum fiqah ni, kita nak baca bab realiti. Bukanlah maknanya kita nak tinggal hak lama-lama. Yang tu okey, makna aja kita tahu orang dulu dia bahas istinja ni boleh kita guna batu. Hari ini orang boleh buat kisak batu, dah jadi benda lain dah sebagainya. Kayu depa kisak-kisak, depa buat tisu. Kesat juga. Jadi benda-benda macam ni kita kena tengok. Depa istinja ni Rasulullah SAW ajak, asalnya ajak, kemudian diambil oleh para sahabat, diambil oleh para ulama. Maka datanglah cerita pasal nak basuh kencing, nak basuh berak dengan menggunakan dua alat ni.
ayak atau benda-benda yang kesat. Tak jumpa ayak, guna benda yang kesat. Tapi kalau ada ayak, lebih afdal guna ayak. Kita melihat kitab-kitab yang dibahaskan dulu berusia 1000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Paip ayak macam mana zaman tu kita pun tak tahu. Keadaan penggunaan ayak, tandah awam ke tak tandah awam sebagainya. Zaman tu orang tak nak kapal terbang. Jadi keadaan zaman berubah. Tapi asas dia menyucikan najis yang keluar dengan dua cara, iaitu dengan ayak atau dengan benda-benda yang kesat. Itu asas. Maka benda yang kesat tu mainlah dia bahas tentang guna batu, guna kayu, yang jangan guna makanan, takkan nak guna makanan, benda yang dihormati. Jadi asas dia yang tu. Jadi zaman kita lah ni realiti. Realiti lah ni zaman kita. Zaman ke depan wallahu alam pula, maka ada fiqh dia pada zaman itu, tapi asas kena menyucikan bila ada najis. Nak kena buang ain dia. Buang ayak besar kena cuci bila nak sembahyang. Tak boleh mencelek dengan tangan saja, tak boleh. Dia ada cara dia. Jadi kita duk sebut pasal batu, kayu, kita duk ingat tak. Iyalah, zaman kita tak pakailah yang tu, zaman dulu pakai. Macam mana cara dia buat dengan batu zaman dulu apa semua tu. Hari ni kalau nak buat pun boleh, tapi kita lah tak gamak nak buat kot, tak reti nak buat sama macam mana nak guna. Payah lah. Maka zamanlah, kita tengok zamanlah, realiti dia. Realiti hari ni kita nak istinja pakai ayak lah. Ayak berlambak-lambak. Kita ada ayak. Ayak botol pun boleh guna, bukan nak basuh banyak-banyak. Kita guna ayak, bawa ayak dalam botol kalau tak ada tempat, tak ada ayak sebagainya. Yang pentingnya, bila kita berhadapan keadaan realiti hari ini, ayak banyak, gunalah ayak. Itu lebih afdal. Sekiranya kita pergi satu-satu tempat, ini sekiranya. Sebab satu fiqh ikut realiti. Dia tengok keadaan bi'ah. Dia tengok keadaan dan realiti. Islam tu satu agama yang agama realiti. Dia bukan agama di awang-awangan, bukan agama yang dah lepas. Agama realiti. Menangani isu masyarakat, umat hari ni dan bila-bila pun. Tapi realiti lah. Hak dulu dah lepas dulu. Hak sekarang ni. Hak akan datang dia ada fiqh dia. Baik. Jadi hari ini timbul masuk-masuk tandas. Orang tengok ada tisu saja. Ayak tak ada. Ayak ada tandas tu dia tak ambil cedok. Macam mana sebagainya. Ada tisu ya. Baik. Jadi bila ada tisu saja, maka boleh tak guna tisu? Boleh. Boleh. Tapi jangan kita tisu tu kita ambil, kita koyak, kita sapu sekali, kita buang. Lepas tu kita ambil pula, kita koyak, kita sapu, kita buang. Jangan kita koyak tu kita duk sapu 3 kali dengan tisu yang sama. Ada dia 3 kali koyak, kita sapu sampailah tak ada najis. Tak basuh pun tak apa. Kalau tak mau basuh, tapi dia kata tadi lebih afdal kita basuh. Mana dia katalah kita kencing, kita buang ayak, ataupun kita buang air besar dan sebagainya, kita ambil tisu, kita cuci dengan tisu 3 kali dengan tisu yang berbeza, 3 koyakan. Lepas tu tak ada ayak, tak payah basuh.
Sebab tu, kita janganlah duk perli. Kita ni pun bercakap kadang-kadang tak betul juga. Duk perli Cina berak, tak basuh lah, apalah semua. Tak. Kalau dalam Islam pun, tak basuh pun sah. Dengan cara istinja. Hak betul. Maknanya dia ambil tisu, lap dengan tisu, gosok dengan tisu, hilangkan dengan tisu, istinja dengan tisu, sah. Boleh nak sembahyang dalam keadaan tak basuh. Tapi bila ada ayat, lebih afdal. Perkataan lebih afdal tau. Lebih afdal guna ayat. Maknanya bukan tak sah. Sah. Dengan tisu sah. Tapi lebih afdal dengan ayat. Jadi kita nak bawa Islam yang rahmah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang dipandang rahmah. Bila kita duk perli orang bukan Islam, hampa berak tak basuh lah, apalah semua, seolah-olah Islam tak ada ajak penggunaan basuh cuci dengan tisu. Islam ajak. Jadi tak perlulah kita perli macam tu. Kalau orang bukan Islam dengan Cina ke siapa ke depa nak masuk Islam, depa duk biasa dah, kita duk biasa guna air, depa tak biasa guna air. Depa duk biasa guna tisu. Maka tak ada masalah kalau you dah biasa dengan cara macam tu, tak ada masalah. Tapi dalam Islam dia ajar lebih baik menggunakan air bila ada ayat. Jadi maknanya lebih baik bukan bermakna tak sah. Sah dengan cara tisu. Tapi tidak afdal. Lebih baik guna tisu dan air atau guna air sahaja. Ini kena jelas. Jadi tidak menjadi masalah bila kita naik kapal terbang, bila kita pergi ke airport, kita tak jumpa air tak ada, kita lupa bawa air dalam botol dan sebagainya. Kita duduk di Malaysia, duduk di kampung kita, kita tak berasa. Bila kita travel, bila kita dah pergi berjalan ke negara-negara orang yang depa dalam bilik air, depa sebab tu depa panggil restroom. Sebab bilik air depa tak berayak. Sentiasa kering. Depa cukup jaga bilik air depa tak mau ada air basah kat lantai pun. Jadi bila kita pergi berjalan menghadapi alam realiti di tempat lain, maka ketika itu Islam memang cukup hebat. Agama yang fleksibel, yang sesuai di mana sahaja. Ada sahaja hukum yang kita boleh ikuti dalam ajaran Islam. Jadi maknanya kalau ada persoalan tentang penggunaan tisu, maka tidak menjadi salah untuk menggunakan tisu tandas yang disediakan. Tapi ada syarat sahnya. Apa syarat dia? Bermula syarat sah istinja dengan umpama batu itu 8 perkara. Tak kira lah dengan tisu lah. Zaman lah. Batu memang kita tak pakai. Tak usah murung lah. Kita realiti kan. Bahawa ada ia dengan 3 batu. Maknanya kalau batu, lah ni kita guna 3 koyakan tisu. 3 lai tisu macam tu lah. Dan jika tiada suci dengan dia, ditambah atasnya sehingga suci. Maknanya dia kena 3 kali. 3 batu maknanya 3 lai tisu yang berlainan. Kemudian kalau tak cuci juga, tambah lagi sampailah cuci. Dan sunat diganjilkan akan dia. Kalau kata 4 kali, kita tambah bagi cukup 5. Jadi ganjil. Itu yang pertama. Syarat sah lah ni. Syarat sah. Maknanya kalau tidak, tak sah. Dia mesti kurang-kurang 3 kali. Kalau lebih, lagi bagus. Kalau lagi tak, bukan lebih lagi bagus. Maknanya kalau ganjil, maknanya 3, 5, 7. Lebih pada 3 tu pasal apa? Pasal kita tak cuci lagi, kita tambah lagi 3 lai. Tambah lagi cukup 5. Tambah lagi dengan 7 lai.
bahawa adalah segala batu itu suci sekaliannya. Yang paling penting, tisu yang kita gunakan itu mesti bersih, suci. Bukan tisu tu tak bersih. Tisu tu mesti bersih. Yang ketiga, tiada kering najis yang keluar itu. Najis yang keluar tu bukan najis kering. Bukan najis kering. Makna dia kita tak kering lagi. Kalau dah kering tak boleh guna tisu. Dia tak basuh, dia biar lepas sejam baru dia nak ambil tisu. Tak boleh. Kering dah. Air kencing pun dah kering dah. Tak boleh. Dia sebelum kering. Yang keempat, tiada berpindah najis itu daripada tempatnya. Najis itu tak berpindah. Katakanlah najis itu daripada punggung kita, tiba-tiba pergi kena paha. Tak boleh. Dia telah berpindah daripada tempat. Contohnya ayat kencing kita. Ayat kencing kita dah terkena paha kita. Tak boleh. Hak kena paha tak boleh guna tisu. Tiada, yang kelima, tiada mendatangi atasnya oleh najis yang lain. Najis lain tak ada. Jangan campur dengan najis lain. Ayat kencing anak ke apakah benda yang lain, najis lain. Kalau najis tu saja, najis kita saja boleh. Kalau campur najis lain tak boleh. Yang keenam, tiada melampaui najis itu kasyafah dupurnya dan hanyalah kasyafah zakarnya. Jadi macam kita sebutlah, hak yang bila kita bangkit dia bertemu. Makna dia tak pindah daripada tempat punggung yang bertemu tu. Bila kita bangkit dia terbuka. Bila kita duduk, bila kita bangkit dia tertutup, bila kita bangkit dia terbuka. Maka yang punggung yang bercantum tu, jadi najis tak boleh keluar daripada kawasan tu. Kawasan yang tertutup. Samalah paras wanita dan juga punggung lelaki. Tak kira punggung perempuan, punggung lelaki, samalah. Maknanya dia benda yang tertutup, terbuka ni, dia yang bila bertemu kulit ke kulit itulah dia tak boleh keluar. Najis tu tak boleh lebih daripada had tu. Kalau lebih pada had tu, maka dia kira dah terkeluar daripada tu, tak boleh guna istinja dengan tisu lah. Tak boleh lah. Ya. Gitu juga yang lelaki, maknanya hasyafah. Hasyafah ni makna dia takak tu. Takak tu ya. Kalau lebih, kena dekat minta maaf, kena kat batang bawah dan sebagainya, maka yang tu tak boleh guna tisu dah. So jangan bagi dia meleleh. Tak boleh. Takat hasyafahnya saja, takat takak sahaja. Daripada kepala dia sahaja, helmet dia saja. Ya. Minta maaf. Abi nak kena jelaskan, saya nak kena jelaskan betul-betul supaya kita faham. Baik. Yang ketujuh, tiada mengenai akan dia oleh ayak. Jangan beri kena ayak lah. Jangan beri kena ayak. Baru boleh. Kalau dah kena ayak, maknanya dia tak payah gunalah tisu, basuh dengan ayak lah. Tapi kalau nak guna tisu, jangan beri kena ayak. Lap dulu dengan tisu dan sebagainya. Kemudian kalau lepas tu baru kita basuh dengan ayak. Itu cara dia. Bukan basuh dengan ayak baru lap dengan tisu. Salah. Lap dengan tisu dulu, lepas tu baru basuh dengan ayak. Tu baru betul. Yang ke-8, bahawa dapat dicuci akan dia dengan batu. Syarat dia boleh basuh, boleh dicuci dengan tisu, dengan batu tu, dengan tisu. Makna dia boleh, silakan. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Kalau nafi syarat daripadanya, maka tertentulah ia dengan ayak. Maknanya kalau kata tak boleh, dalam 8 syarat ni, salah satu tak cukup. Daripada 8 syarat ni,
maka tak boleh guna tisu, kena guna air. Syarat 8 ni mesti comply semua. Semua kena patuh 8 ni. Salah satu tak ada, maka tak boleh. Contohnya lah, dia hanya ada selai tisu, tak boleh. Dia kena ada 3 helai. Yang lain semua dia okey. Ataupun dia najis tu kering. Najis tu kering. Hak lain okey. Najis tu kering. Tak boleh. Tak boleh istinja dengan tisu. Kena pakai air lah masa tu. Jadi okey, faham lah. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak tanya, boleh tanya lah. Boleh tanya. Kita akan jawab di akhir kuliah ni, insya-Allah. Air najis dan kefiat, pasal air najis dan kefiat menghilangkannya. Yang ni bukan najis kita, ataupun makna dia benda di tempat lain. Najis atas lantai, najis dekat atas meja, najis dekat kaki, najis dekat badan dan sebagainya lah. Ya. Air najis dan kefiat menghilangkan akan dia. Pada menyatakan air najis dan kefiat menghilang akan dia, bermula sabit najis, iaitu engkau kata bermula sekalian binatang suci sekaliannya. Binatang ni suci. Semua suci. Binatang ni semua bersih, suci. Bermula sekalian binatang suci sekaliannya pada ketika hidupnya. Masa dia hidup, semua suci. Binatang tu. Masa dia hidup. Melainkan anjing dan babi. Anjing dengan babi saja tak suci. Binatang lain, semua suci. Semua suci. Kucing suci, kambing suci, bewak suci. Yang tak suci, maksud tak suci, makna ni kalau kita pegang dia, kita tak payah basuh. Suci. Anjing dengan babi ya tak boleh. Bermula segala juzuk bangkai, iaitu najis. Ini kalau dia hidup. Hidup suci lah. Tapi bermula segala juzuk bangkai, iaitu najis sekaliannya. Najis. Kalau bangkai, najis. Semua najis. Bangkai kambing pun najis. Bangkai anjing memang dah lah. Bangkai kucing ke, bangkai apa pun najis. Bangkai ular najis. Bangkai bewak najis. Bangkai monyet najis. Apa saja bangkai, semua najis. Melainkan ada berapa? Melainkan manusia. Melainkan bangkai manusia tak najis. Makna dia manusia meninggal dunia, kita bagi mandi dia, kita gosok badan dia, kita kena, kita pegang semua tu, najis tak? Tak najis. Tak najis. Ayak yang kena badan dia, kena dekat kain kita, tak najis. Sebab manusia. Makna dia bangkai manusia. Kita pun bangkai tak? Bila tak ada berjemaah. Tapi kita tak panggil bangkai lah. Kita kata jasad yang sudah meninggal dunia. Orang meninggal dunia, orang yang dah mati, maka jasadnya tetap suci bersih, tidak dikira sebagai bangkai yang kotor dan najis. Orang Islam ke orang bukan Islam sama saja. Manusia yang dah jadi, yang dah mati, jasadnya tidak najis. Dan ikan, contoh ikan. Ikan yang dah mati. Ikan yang dah mati. Ikan terbenung kita pegang,
ikan belukang ke, ikan apalah, tak kira, ikan pelutan ke, ikan udang, sotong, semua tu tak bangkai. Walaupun dah mati, tak najis. Bukan tak bangkai, tapi tak najis. Tak najis. Dan belalang. Belalang tak najis. Bila dah mati. Itu juga serangga yang lain lah. Dan bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup. Kaki dia terpotong, bercerai. Tangan dia bercerai. Telinga dia terpotong. Daripada binatang yang hidup. Macam mana kira pula? Kalau kaki manusia yang kena potong, memang tak bangkai. Apa saja jasad manusia tak bangkai. Sekarang ni binatang. Selain daripada ikan, selain daripada belalang tadi, macam mana? Iaitu seperti bangkainya pada hukum najisnya dan sucinya. Jadi maknanya, kalau kaki lembu terpotong, lembu tu hidup, kaki dia yang terpotong, bangkai, najis. Melainkan bulu binatang yang halal dimakan akan dia, maka iaitu suci. Bulu kambing guguk, terkeluar bulu kambing, najis tak bulu kambing? Tak najis. Pasal tak najis? Pasal dia binatang yang halal dimakan. Bulu. Bulu dia saja. Bulu. Bila luruh, binatang yang halal dimakan, bulunya tidak najis. Bulunya tidak najis bila binatang tu halal dimakan. Tapi kalau bulu tu binatang yang tak halal dimakan, najis. Jaga baik main kucing semua tu. Dan bermula tiap-tiap yang cair lagi memabukkan, iaitu dinama akan dia arak, iaitu najis ia. Benda yang memabukkan dijadikan arak, maka hukumnya najis. Najis. Tuak ke, tak kira lah. Apa-apa benda yang memabukkan, maka hukumnya najis. Bukan alkohol. Alkohol ni nama saintifik. Ada alkohol yang buat pewangi, ada alkohol yang buat sanitizer, ada alkohol yang buat arak. Alkohol tu salah satu bahan yang dimasukkan untuk membuat arak. Maka alkohol yang dibuat untuk arak, yang tu arak tu memang najis. Tapi sanitizer semua tu alkohol yang nama dia lain, dia bukan untuk buat arak. Maka sebab itu dia tidak najis. Maknanya kalau sanitizer tu kita gosok dengan sanitizer, lepas tu kita sembahyang, maka sah sembahyang kita sebab ianya bukan najis. Dan bermula darah, iaitu najis sekaliannya. Darah najis, melainkan hati dan jantung dan alaqah. Darah alaqah ni makna dia macam budak yang gugur daripada rahim ibu dia. Dia ada dia panggil janin yang kecil tu, nampak macam darah, ketui darah. Yang tu tidak najis. Tidak najis. Maknanya kita pegang, kalau tak basuh pun boleh sembahyang. Tak najis.
Tapi gitu juga jantung, hati, itu semua tak najis. Jantung ayam, hati ayam kita pegang, maka tidak najis. Dan misk kasturi kan buat daripada darah, kijang, rusa ke apa, kijang. Dan demikian lagi najis segala nanah najis, tahi najis, dan wadi, ayak wadi ni ayak yang keluar selepas ayak mani, itu wadi. Dan mazi ni ayak yang keluar sebelum keluar ayak mani. Dan air luka, ayak mani bukan najis, ayak mani tak najis. Dan air luka yang berubah baunya, ayak luka, ayak bisa kita kata tu, dan danok, dan air melepuh, bengkak, berayak, contohnya kerana terbakar dan sebagainya yang busuk, kita kena api, dia melembung, ayak daripada melembung tu. Baik, minta maaf ada masalah gangguan teknikal, ya. Kita sambung balik. Apa sahaja yang keluar daripada badan binatang yang dia hidup tapi dia keluar ayak liok dia ke, ayak liok basi dia ke, apa sajalah yang keluar daripada celah-celah kuku dia sebagainya, maka itu adalah najis. Dan asap dan segala asap yang jadi pada najis yang terbakar, kita bakar najis tu, tik-tik ayam apa semua kita pergi bakar dengan daun-daun kering apa semua, asap dia najis. Jadi sebab tu kalau kita nak membakar, jangan adalah baju-baju tepi tempat kita bakar tu, kalau yang kita bakar tu bercampur dengan najis. Jadi asap tu najis. Dan segala air bisa binatang, samalah air bisa binatang, semua najis. Air bisa binatang, apa dia air bisa binatang? Ular, air bisa dia. Binatang yang ada bisa, ayak dia najis, bisa ular apa semua. Baik. Bermula segala najis yang tersebut itu terbahagi atas 3 bahagi. Pertama, mughalazah, segala juzuk anjing dan babi. Yang kedua, najis mukhaffafah namanya, iaitu kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan tiada makan yang lain daripada susu atas jalan mengenyangkan. Susu ibu dia, bukan susu lembu. Mukhaffafah ni budak lelaki lah, budak perempuan tak termasuk. Budak lelaki umur 2 tahun ke bawah, yang dia minum hanya susu ibu dia saja. Kalau dia makan biskut sikit-sikit tapi tak kenyang pun, main-main je, maka tak apa. Jangan dia makan benda lain daripada susu mak dia mengenyangkan, tak boleh. Kalau tak mengenyangkan, tak apa. Susu mak dia saja. Kalau campur dengan susu Dash Lady, tak boleh. Ni untuk anak lelaki usia dia 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Dan tiada makan yang lain pada susu. Anak perempuan, susu mak dia saja dihisap, tak kira. Anak perempuan tak ada najis mukhaffafah. Anak lelaki saja. Kenapa macam tu Ustaz? Tak tahulah, wallahu alam. Itu buatlah kajian orang-orang yang mengaji sains,
Apa beza air kencing kanak-kanak lelaki yang minum susu mak dia saja dengan air kencing anak perempuan yang minum susu mak dia saja? Bolehlah buat kajian. Mungkin ada beza aja. Maka sebab itu ada perbezaan hukum najis. Yang ni mukhaffafah, najis ringan. Hak lelaki 2 tahun ke bawah ni. Hak perempuan tak ada najis ringan. Perempuan semua pertengahan. Siang kat perempuan tu. Nak buat macam mana? Itu hukum kita. Hukum yang Allah bagi kat kita. Mungkin ada hikmah dia. Mungkin air kencing perempuan, mungkin perempuan ni busyuk sikit kot. Kita maaf cakap. Baik. Tapi itulah realiti dia. Boleh buat kajian. Yang ketiga, najis mutawassitah. Namanya iaitu tiap-tiap najis yang lain pada 2 bahagi yang tersebut itu. Maka tiap-tiap satu daripada yang 3 bahagi itu terbahagi pula atas 2 bahagi. Najis ain namanya, iaitu tiap-tiap najis yang dapat akan zatnya dan segala sifatnya. Najis yang kita tengok ada bau, ada sifat dia, kita tengok ada bau, ada nampak ain dia, nampak ada bau dia, ataupun nampak warna dia, warna dan rasa dan baunya. Itu makna dia ain, najis aini, najis yang jelas. Ada satu lagi najis hukmi, namanya iaitu tiap-tiap najis yang tiada dapat akan yang tersebut itu. Makna dan najis hukmi, kita tengok kita tak tahulah najis hukmi ni makna dia tak ada bau. Nak kata bau tak bau, nak kata warna tak nampak warna. Jadi tak jelas, maka namanya najis hukmi. Wallahu alam, insya-Allah esok kita sambung. Kalau diizinkan Allah Ta'ala, esok kita akan puasa. Pertama kali kuliah kita dalam waktu hari berpuasa. Waktu sama tetap pukul 9 pagi. Kita cuba habiskan kitab Hidayatus Sibyan kita. Jadi insya-Allah kalau ada siapa-siapa nak tanya, boleh terus tanya nanti. Tak ada masalah. Jadi kalau nak personal mesej kat saya pun boleh, insya-Allah. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Jadi insya-Allah kita akan masuk ke fiat membasuh najis yang aini. Selamat berpuasa besok. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak yang diberkati. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati dan berkati kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.